Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan Imam dan seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi yang mulia ni Allah himpunkan satu taman dari taman-taman syurga. Dan syukur kepadanya kerana kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah, yang mana ternyata kelebihan melaksanakannya berjemaah adalah sangat besar, seperti dinyatakan dalam hadis yang sahih, man shalla salat al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama kullal lail wa man shalla salat al-isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Sesiapa yang salat subuh berjemaah baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam, dan siapa yang salat isya berjemaah baginya pahala qiyam separuh malam. Kerana itu salafus salih, iaitulah golongan yang awal umat Islam, sangatlah mengambil berat bab salat berjemaah subuh. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengira bilangan jemaahnya datang sembahyang subuh dan mencari-cari siapa yang tidak datang sembahyang subuh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pagi ini sama-samalah kita merenungi satu ikon yang besar dalam Islam, yang sebahagian daripada umat Islam mungkin tidak perasan tentangnya, tetapi mempunyai peranan yang sangat besar dalam Islam. Namanya itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Memadailah untuk menceritakan kelebihannya, iaitulah beliau tersenarai sebagai 10 ahli syurga yang akan mendahului umat ini memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Mu'az, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam. Inilah 10 orang yang mengingatinya. Hukumnya sunat muakkad, tuan-tuan. Mengingati nama 10 orang sahabat yang mulia, yang mula-mula masuk syurga ini, yang punya peranan yang sangat besar dalam Islam. Hukumnya sunat muakkad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua orang tahu. Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talha, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad bin Zaid. Ini 10 orang, tuan-tuan, merupakan orang yang paling tinggi ketokohannya dan paling banyak sumbangannya, paling besar peranannya, kerana mereka lah terdiri daripada kalangan yang mula-mula menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ia mendapat tekanan dan menghadapi kezaliman daripada musyrikun. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu arda, disifatkan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu an, oleh Ibnu Hajar rahmatullah alaihi, fakana min a'zamin nasi barakatan fil Islam wa lahu manaqib katsira. Kata Ibnu Hajar rahmatullah alaihi bahawa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini merupakan antara orang yang paling besar keberkatannya dalam Islam, dan baginya kisah yang sangat menarik, sifat-sifat yang banyak yang diceritakan dalam hadis. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, قال الذهبي في ترجمته السيد كبير الشهيد أبو عمرو سعد بن معاذ بن نعمان الأنصاري الأوسي الأشعري كان رجلا أبيض طوالا جميلا حسن الوجه حسن اللحية. قالت عائشة كانت
kana fi bani Abdul Ashhal thalathatu lam yakun ahad afdal minhum, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair, Ubad bin Bishr. Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa beliau adalah sahabat yang sangat besar, sahabat yang sangat unggul. Namanya Abu Amr Sa'ad bin Mu'az An-Nu'man Al-Ansari, seorang lelaki yang berkulit putih, tinggi, handsome wajahnya, segak, janggutnya tersusun rapi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam Bani Abdul Ashhal ada 3 orang yang paling utama. Yang pertama sekali iaitu Sa'ad bin Mu'az ini, yang kedua Usaid bin Khudair, yang ketiga Ubad bin Bishr. Ini adalah 3 orang sahabat yang sangat besar nilainya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cerita keislamannya tuan-tuan adalah satu cerita yang sangat menarik. Beliau ni adalah ketua kabilah. Ketua kabilah ni berarti ketua kampung lah macam kita tuan-tuan. Ketua kampung yang sangat mengambil berat kemaslahatan, kepentingan kabilahnya. Kalau pergi perang dia depan sekali. Kalau dapat harta dia tak ambil sedikit pun bagi kepada kabilahnya. Nanti dah last boleh ambil. Kalau ada yang sakit di kalangan rakyatnya, pergi ziarah. Ambil beratlah dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Sampai beliau ni sangat disayangi dan disanjung oleh para pengikutnya. Begitulah lazimnya jadi ketua tuan-tuan. Jadi ketua ni bukanlah setiap waktu rakyat nak kita berada bersama-sama dengan dia, tapi ambil berat hak rakyat lah. Dengan kemudahan yang ada pada hari ini, tentulah lebih baik daripada yang terdahulu. Bila dah buat baik kepada orang, tak payahlah nak dia sebut-sebut kepada orang, kerana orang itu tahu kebaikan itu sebagai kebaikan. Ni falsafah sikit pagi-pagi ni tuan-tuan. Jadi Sa'ad bin Mu'az inilah seorang ketua yang terbilang, terhormat, tersayang di kalangan kabilahnya, kerana memang dia mempunyai karakteristik, sifat-sifat yang selayaknya menyebabkan beliau disanjung dan dipuja. Tiba-tiba bila Nabi SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa arda ke Madinah untuk menjadi guru, murabbi, muallim, mudaris, ustaz kepada penduduk Madinah sebelum Nabi berhijrah ke sana sallallahu alaihi wasallam, maka Mus'ab bin Umair ini datang bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az masa itu belum lagi Islam, seorang segak, terpandang, mulia. Ini siapa datang ni? Orang kalau datang ke tempat yang lain, orang pandang hina lah tuan-tuan, kerana tidak ada kabilah yang akan protect kepentingannya. Dari mana kau datang? Dari Mekah. Kami adalah kabilah yang besar, kalau nak jumpa kami kena ada proses dia. Begitulah gambaran yang dikemukakan oleh sirah tuan-tuan. Kerana aku seorang raja yang dimuliakan, tapi Mus'ab ini seorang yang bijak, psiko dakwahnya tuan-tuan, psikologinya. Beliau juga seorang yang handsome. Mus'ab bin Umair ni Nabi utuskan kerana salah satu sebabnya kepitahannya bercakap, kebijaksanaannya, kealimannya, dan juga kesegakannya. Segak. Jadi kalau segak, jumpa dengan orang senanglah. Hukum akalnya begitulah. Kalau tak berapa kena, kalau orang ni terlalu besar sangat badannya, ataupun terlalu kurus pula, ataupun pendek pula, duduk dalam meeting tak nampak, belum nampak kepalanya saja. Bukan menghina orang, tidak, tapi Nabi SAW mengutuskan untuk jadi para utusan baginda memang kalangan orang yang segak-segak. Segak memang anugerah Allah lah tuan-tuan, kita tak boleh nak buat apa. Tapi itu satu kelebihan. Yang tak segak jangan rasa kecil hati pula. Ada peranan lain yang juga akan meninggikan kalian, seperti contohnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arba, seorang negro tapi punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT dan Rasulnya. Dia menggunakan potensi diri dengan cemerlang sekali, sehingga dihitung antara muazzin Bilal, tukang bank di zaman Nabi yang sangat Nabi SAW sayangi. Baik, bila Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Hai Sa'ad," Sa'ad bersedia untuk menutup dalam telinganya kapas, kerana beliau telah mendengar dari penduduk Madinah berkata, sebahagiannya munafiqun berkata,
Jangan dengar kata-kata orang ini, dia kalau kau ikut kata-katanya kau akan sesat. Jadi kalau berjumpa dengan dia nak kata macam mana? Letak kapas dalam telinga kau. Jangan biarkan dia bercakap dengan kau. Jangan dengar kata-katanya. Ini kata-kata orang yang putus harap ya tuan-tuan. Dia tak boleh nak berlawan dengan orang, maka dia akan create cerita-cerita yang bukan-bukan terhadap musuhnya itu. Ini memang sifat manusia daripada zaman Firaun dahulu sampailah ke kiamat. Lalu Mus'ab bin Umair berkata, "Hai Sa'ad, aku tahu, aku dengar cerita tentang kehebatan kau, orang suka pada kau, sayang pada kau, kepimpinan kau yang hebat. Engkau orang bijak kan? Apakah salah kalau engkau duduk sekejap dengan aku? Engkau dengar sikit aku cerita. Kalau ceritaku baik, engkau orang bijak, engkau terimalah. Kalau cerita aku tidak sesuai dan bercanggah dengan kebaikan yang kau imani selama ini, yang aku tahu engkau seorang yang hebat, maka tinggalkan, abaikan. Dengar dulu yang penting. Jangan belum dengar lagi dia tentang. Itu namanya penakut." Maka tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az berkata, "Ya juga, agaknya begitulah tuan-tuan, betul juga kata engkau, baik, cerita apa yang kau nak cerita." Mus'ab bin Umair pun cerita, Islam itu begini, kita beriman kepada Allah yang satu, esa, dia memberi kepada kita rezeki. Kalau kita tak ada rezeki, minta dengan dia. Kalau kita sakit, minta kepadanya rawatan. Kalau anak kita sakit, minta rawatan padanya. Kalau ayah ibu kita meninggal dunia, kita minta padanya rahmat. Menolong orang yang susah, menghargai ibnu sabil, menjaga hak tetamu, menjaga hak kaum kerabat. Mus'ab bin Umair bercerita tuan-tuan, dan Sa'ad bin Mu'az mendengar dan mendengar semakin khusyuk. Dan akhirnya dia berkata, "Kalau begitu benarlah apa yang kau ajak ni semua. Kenapa pula orang-orang musyrikun Mekah tatkala aku pergi melaksanakan ibadah haji menyuruh aku supaya masukkan kapas ke dalam telinga, jangan didengar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kebenaran yang kau bawa, aku ikut kau." Subhanallah tuan-tuan, hebatnya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Benar, kata-kata yang hebat itu akan menyebabkan hati terpukau dan jiwa bergelora dan akhirnya ikut Islam. Tuan-tuan, betapa pentingnya kita mengamalkan hikmah dalam dakwah tuan-tuan. Dahulu datuk nenek moyang kita, mereka meletakkan di masjid-masjid, sembahyanglah anda sebelum anda disembahyangkan. Betul tak gambar jenazah? Dahulu tuan-tuan ya, 30-40 tahun yang lalu. Sekarang mungkin dah tak sesuai letak perkataan macam tu tuan-tuan. Tak sesuai, memang tak sesuai. Ambillah pendekatan lain. Jangan duk ikut orang dahulu yang akal mereka berfikir pada masa itu. Kan Allah bagi pada kita fikiran duduk dengan orang pandai-pandai, orang bijak. Orang ini diperlukan hidayah tuan-tuan. Kenapa kita tak letak ayat contohnya, apabila kamu memanggil aku, aku dekat denganmu, marilah kepadaku, aku beri kepada kamu segala yang kau minta. Ini ayat Quran tuan-tuan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi SAW, bagaimana nak meminta kepada Allah? Adakah nak menjerit-jerit, memekik-mekik, ataupun berbisik-bisik? Aba'idun Rabbuna fanunadi am qaribun fanunaji. Wahai Rasulullah, adakah Tuhan itu jauh, kita nak minta sambil menjerit-jerit, melompat-lompat ke? Ataupun Tuhan itu dekat untuk kita bisik-bisik? Lalu Allah SWT turunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka minta, aku dekat dengannya sentiasa. Maka tuan-tuan, keperluan kita untuk memperbaiki teknik dakwah pada hari ini. Gantungkan ayat, katakan kepada hamba-hambaku yang berdosa, sesungguhnya rahmatku meluasi segala-gala. Kenapa tak letak ayat gitu? Kenapa kita perlu dicorakkan oleh pemikiran lama yang sangat sesuai pada zaman mereka tetapi sudah lagi tidak sesuai dengan zaman kita? Tidak mengatakan mereka bersalah, itu akal mereka pada waktu itu, tapi pendekatan kita pada hari ini mestilah berbeza. Jadi Mus'ab bin Umair berkata dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ardhahu,
Sa'ad pun percaya, ya betul, betul semua ni aku dah buat. Dan apa sebab aku menentang kau? Baik aku ikut kau. Maka Sa'ad bin Mu'az yang segak ni tadi tuan-tuan, pulanglah kepada kabilahnya dan bertanya kepada mereka sekalian yang hadir, apa pandangan kamu tentang aku? Mereka jawab, ketua yang paling baik, ketua yang paling bertimbang rasa, ketua yang paling amanah, ketua yang paling kami sayangi, tidak ada orang sebanding dengannya. Sa'ad bin Mu'az pun berkata, mulai hari ini kamu sekalian terputus hubungan dengan aku. Kenapa? Kita tidak ada hubungan lagi, melainkan kalian ikut aku untuk masuk Islam. Masuk Islam? Islam baik. Kalau kau kata baik, kami semua sami'na wa ata'na. Itu kelebihan seorang pemimpin, tuan-tuan. Pemimpin yang memiliki jiwa rakyat. Maka apa yang dibuatnya disayangi oleh rakyat, diikuti oleh rakyat, akan disokong oleh rakyat, kerana pemimpin berjiwa rakyat. Mereka berkata, Masya Allah, kami dah lama dengan kebaikan Islam, tapi bila Tuan tidak masuk Islam, kami tidak masuk Islam. Kalau Tuan nak masuk Islam, memang inilah pilihan hidup yang terbaik. Semua orang nak masuk Islam dengan kita. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Dan sejarah mengatakan tidak ada kabilah yang lebih besar daripada kabilah beliau menyatakan Islam, masuk Islam, ikut beliau. Lebih banyak bilangannya daripada kabilah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Hebat. Inilah dia kesan kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang mengajak orang kepada kebaikan, yang bijak, bercakap dengan penuh perasaan, penghayatan, didengar, dihayati, maka masuk ke dalam hati dan berlakulah perubahan. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, lalu dalam satu riwayat menerusi Sahih Al-Bukhari dan juga Sirah Ibn Hisham, wa antalaka Sa'ad bin Mu'az mu'tamiran qal fa nazala Umayyah bin Khalaf wa kana Umayyah idza antalaka ila Syam famarra bil Madinah nazala ala Sa'ad. Selepas masuk Islam, Sa'ad pun pergilah menunaikan umrah di Mekah. Dan biasanya kalau dia pergi ke Mekah, dia akan jumpa dengan partner bisnesnya bernama Umayyah bin Khalaf. Cuma Umayyah bin Khalaf ini seorang yang Allah tidak beri hidayah kepadanya, sampailah dia mati di medan Badar, dibunuh dengan hina sekali, tuan-tuan. Umayyah bin Khalaf dan Sa'ad bin Mu'az sahabat baik. Kalau pergi ke Mekah mesti diduduk rumah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pula ahli perniagaan juga. Bila pergi ke arah Syam mesti singgah rumah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ardah. Sekarang dua-dua telah membawa haluan yang berbeza. Seorang menuju ke syurga Allah dan seorang menuju ke kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu najdain. Allah yang memberi petunjuk, maka hamba itu memilih sendiri mencari redha Allah ataupun murkanya. Faqala Umayyah li Sa'ad, anantazir hatta idza intasafa an-nahar wa ghafala an-nas intalaqta fatuft. Fabaina Sa'ad yatufu idza Abu Jahal faqala man hadha alladhi yatufu bil Ka'bah? Faqala Sa'ad, ana Sa'ad. Faqala Abu Jahal tatufu bil Ka'bah aminan wa qad awaitu Muhammadan wa ashabah? Faqala na'am. Tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf ini walaupun dia tahu Sa'ad dah masuk Islam, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia nak marahkan baiknya, dia nak bunuh, dia perlukan bantuan Sa'ad bin Mu'az, kerana kehidupan orang Arab dulu-dulu kalau pergi satu tempat mesti ada kabilah yang protect, bagi suaka politik lah, tuan-tuan. Zaman sekarang pun ada juga kan. Kalau pergi kita mendapat penindasan politik, contohnya pergi ke negara lain mungkin boleh bagikan suaka, macam itulah zaman dahulu. Maka Umayyah bin Khalaf berkata pada Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau engkau nak tawaf kat Kaabah, aku tahu engkau dah masuk Islam, kau tawaf waktu orang tak ada, wahai Sa'ad. Bila waktunya tengah hari, orang tidur, kau pergi tawaf waktu tu. Waktu lain aku bimbang Abu Jahal ada, kerana Abu Jahal ni sangat membenci orang yang masuk Islam, dia kawan aku. Maka Sa'ad berkata, baiklah. Beliau pun tawaf waktu tengah hari, tuan-tuan. Rupa-rupanya Abu Jahal ada juga pada waktu itu. Kan kita kalau pergi Mekah, kita mencari-cari waktu kan tak ada kan. Bila nak pergi tawaf ni, petang ke, pagi ke, pukul 3 pagi ke, lepas maghrib ke, lepas asar ke, sebelum asar panas sikit.
nanti tak ramai orang. Tengok setiap waktu ramai orang tuan-tuan, tak ada waktu Kaabah tu berhenti dia tawaf, kan? Ya, maka beliau pergi, tiba-tiba tersua pula dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun menembak dengan peluru hidup lah tuan-tuan, kerana dia sangat benci pada Islam. Dia berkata, engkau masuk Islam, engkau melindungi Muhammad dengan pengikut-pengikutnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Sa'ad menjawab dengan tegas dan berani sekali, ya, aku jaga dia, aku masuk Islam. Berani engkau. Mereka pun berkelahi tuan-tuan di Kaabah, dan hampir-hampir berlaku pembunuhan di situ tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Maka mereka pun berkata, faqala Umayyah li Sa'ad la tarfa' sawtaka 'ala Abil Hakam fa innahu sayyid ahli al-wadi. Thumma qala Sa'ad, wallahi la in mana'tani an atufa bil bait la aqta'anna ma tajaraka bisyam. Maka mereka pun beramai-ramai berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan tinggikan suaramu kepada dia ni Abu Jahal, dia ni ketua penduduk Mekah sekarang. Abdul Muttalib dah mati, dia jadi ketua. Maka jawapan Sa'ad, tak, aku tak ada masalah dengan kamu, aku cuma masuk Islam, pertahankan Islam. Maka mereka berkata, aku akan bunuh kamu wahai Sa'ad. Sa'ad berkata, silakan kau bunuh aku, nanti kau pergi Syam, nanti kabilah aku tahan, kau tak boleh nak pergi ke Syam, kabilah aku akan balas dendam. Mereka besar dekat Syam, dekat Syria, dekat Madinah, kabilah aku semua itu. Kamu berani bunuh aku, berita sampai, mereka akan bunuh kau balik semula. Berani kau? Mereka menduduk terfikir, juga kita ahli perniagaan, kalau kita dibunuh, siapa nak teruskan perniagaan? Terputuslah tempat perniagaan. Mereka fikir 2-3 kali tuan-tuan. Tak jadi bunuh Sa'ad, tak jadi nak ambil tindakan kepadanya. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, beliau berkata, demi Allah, Muhammad itu benar. Sa'ad berkata kepada mereka, ma yakzibu Muhammad idza haddas. Faraja ila imraati faqala ama ta'lamin ma qala li akhi al-yathribi qalat wa ma qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yaz'am annahu qatili. Qalat wallahi ma yadhu Muhammad. Tuan-tuan, dan Sa'ad ini berkata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, engkau tentang Islam, Muhammad akan bunuh engkau sallallahu alaihi wasallam, dan aku dengar sendiri daripada telinga Muhammad akan membunuh engkau. Kau berani bunuh aku, tak apa, tak ada masalah, aku mati seorang, kabilah aku akan pertahankan aku. Tapi aku beritahu engkau akan mati di tangan orang Islam di atas lisan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Jahal terkejut dengan kata-kata ini tuan-tuan. Itu sebab kita orang Islam ni kena ada izzah tau. Izzah ni maknanya ada satu dignity, ada satu kemuliaan diri tuan-tuan. Bukan jadi orang hina, mengikut orang, ya tuan-tuan, mesti ada harga diri. Dia berkata dengan penuh keyakinan, aku dengar dari telinga aku sendiri Muhammad SAW, Nabi aku cakap engkau akan mati di tangan orang Islam. Abu Jahal yang tadi samsing tuan-tuan terdiam gini tuan-tuan. Dia balik ke rumah, dia cakap dengan isteri dia, wahai isteriku, aku dengar kawan baik aku yang dulu merupakan sahabat penyokong kuat aku ketika aku berniaga dengannya di Madinah, di Yasrib, di Syam, namanya Sa'ad bin Mu'az. Isteri kata, kenal aku pun kenal dia. Dia berkata bahawa Muhammad berkata aku akan mati dibunuh oleh orang Islam, dan aku yakin kata-kata Muhammad itu adalah benar. Dia cakap pada isteri begitu tuan-tuan. Isteri dia pun bercakap, ya juga betul, Muhammad tidak pernah berbohong. Kalau dia berkata begitu, memang ia akan jadi kenyataan. Mereka sama-sama yakin pada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, sekarang kita nampak betapa hebatnya Sa'ad, beraninya Sa'ad. Memang selayaknya dia jadi ketua, kerana ketua yang berani berkata, berani bercakap benda yang benar di atas prinsip, ya, bukan mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kaum masyarakatnya, ummahnya. Dan itulah sebab beliau ini sangat disayangi oleh mereka, diikuti oleh mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yang menariknya, bila hampir-hampir berlaku perang Badar, maka sekalian para sahabat mereka merasa takut yang amat sangat kerana bilangan mereka kecil, sedangkan bilangan tentera musuh 3 kali ganda lebih besar. Kelengkapan mereka sangat dhaif, kelengkapan tentera musuh sangat lengkap, dan mereka tiada pengalaman dalam peperangan.
sedangkan musuh mereka ternyata mendapat sokongan daripada semua pihak untuk menghancurkan Madinah. Tuan-tuan, maka Sa'ad bin Mu'az berkata, memberi motivasi kepada Nabi SAW. Bayangkan, Nabi ketua tertinggi, Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kami tidak akan berkata kepada Nabi sebagaimana pengikut Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata pengikut Nabi Musa kepada Nabi Musa? Bani Israel yang ramai itu kepada Nabi Musa. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, wahai Harun, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ni Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, hai Harun, pergilah kalian berjuang menentang Fir'aun bersama Allah, kerana kami tidak sanggup untuk menentangnya. Kuatnya mereka, kami duduk kat sini. Kuat kan apa? Engkau, Harun abang kau dengan Tuhan 3 orang cukuplah. Kalian pergi berperang menentang Fir'aun, tentu Allah akan beri kemenangan kepada kalian. Allah kuat, kami duduk sini, kami takut. Yahudi berkata begitu kepada Musa, tuan. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kau dengan Tuhanmu pergi perang menentang Fir'aun dan tenteranya, kami duduk kat sini saja kerana kami tak sanggup, kami takut. Sa'ad bin Mu'az berkata, kami berkata kepada Tuhan, kepada Nabi SAW, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Nabi kami Muhammad SAW, pergilah tentang musyrikun itu bersama dengan Tuhan, kami akan ikut serta. Kalau Tuhan masuk ke lautan api pun kami ikut, kalau Tuhan pergi ke hujung dunia pun kami akan ikut. Tuhan menghadapi apa kesukaran kami bersama-sama. Mendengar kata-kata yang penuh semangat itu, tuan-tuan, Nabi ketawa dan gembira, tuan-tuan, menangis Nabi SAW, kerana Sa'ad bin Mu'az telah pun mengatakan satu kata-kata semangat yang luar biasa kepada Nabi SAW. Dan bila Nabi tidak puas hati kepada Ansar, golongan Arab Madinah, mereka akhirnya disatukan oleh Nabi di bawah satu nama yang sangat mulia, namanya Ansar. Ansar berarti penolong-penolong agama Allah SWT. Maka ada satu fitnah yang berlaku, tersebar, bahawa penduduk Madinah bertanya-tanya, kami sokong Islam, kami sokong Nabi, kami bawa Nabi bagi perlindungan kepada baginda SAW dan umat Islam ketika mereka dizalimi di Mekah. Kita bantu Nabi tegakkan negara Islam Madinah sehingga dia menjadi kuat, akhirnya menawan balik semula Mekah. Tetapi kenapa hak kita dinafikan? Orang Ansar, tuan-tuan, mereka tidak layak jadi khalifah, tuan-tuan. Mereka tidak layak jadi khalifah, kerana Nabi telah menyatakan yang memegang jawatan khalifah adalah Quraisy. Tetapi Ansar hanya boleh jadi wuzara. Wuzara mana jadi menteri, tak boleh jadi ketua yang paling tinggi, tak boleh, mesti ambil daripada Quraisy. Quraisy datangnya dari Mekah. Adalah sebabnya para ulama, contohnya Al-Mawardi menjelaskan bahawa bukan di sini maksudnya kebangsawanan, tuan-tuan, atau kebangsaan, bukan, tetapi kerana penduduk Mekah, walaupun mereka ni pergi ke Madinah, membina kekuatan di Madinah, akhirnya mereka lah yang mula-mula sekali mendominasi, memegang, bertahan ketika Quraisy zalim pada mereka. Itu asasnya. Jadi menghargai jasa mereka, mereka pegang jawatan khalifah sampai hari kiamat. Quraisy mesti pegang jawatan khalifah itu. Ya, Quraisy maknanya Bani Quraisy lah, seperti Abbasiyah, seperti Umayyah, mereka Quraisy lah, tuan-tuan. Ya, pada zaman kerajaan Islam Osmaniyah Turkiye, kerajaan Turki yang mula-mula mengatakan kami bukannya sultan, kami bukannya khulafa, kami adalah sultan, kami membantu kerajaan Islam Baghdad. Tapi kerajaan Islam Baghdad lama-lama makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin tak bersemangat untuk memimpin, maka kami terpaksa ambil kepimpinan ini. Pada asalnya mereka tidak namakan mereka sebagai khulafa, mereka namakan mereka sebagai sultan, salatin. Baik, itu satu perkara. Jadi tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az bila mendengar api fitnah ini mula menjala kepada semua orang untuk mengatakan kenapa kita tidak memiliki hak, maka Sa'ad bin Mu'az dengan tegasnya telah berkata kepada Nabi, wahai Nabi SAW, sesiapa sahaja di kalangan kaum aku, kabilah aku, pengikut aku, rakyat aku, wahai Nabi, yang menyakitimu, aku akan ambil tindakan padanya, termasuk pancung kepala ini.
Jangan bantah apa-apa yang Nabi kata, tahu, dengar je. Ya, kita ni semua adalah umat Nabi Muhammad SAW, ikut saja. Sa'ad bin Mu'adz dengan tegasnya berkata demikian kepada penduduk Madinah, siapa yang berasal daripada kaum aku, kalau dia degil kata-kata Nabi tidak mahu diikutnya, aku yang mula-mula akan uruskan masalah dia. Ya Allah, tuan-tuan, punya tegasnya, punya smartnya, punya hikmahnya, punya bijaksananya, walaupun kata-katanya tegas, tetapi rakyat terus menyokongnya kerana tahu dia seorang yang berprinsip. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Sa'ad bin Mu'adz mempunyai peranan yang banyak dalam Islam, sehinggalah pada satu ketika berlaku perang Hunain. Perang Hunain, ya, maka menyaksikan umat Islam diberikan oleh Nabi harta berbeza-beza mengikut keadaan masing-masing. Ini perang Hunain. Wa yauma Hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu ma rahabat thumma wallaitum mudbirin. Berlaku perang Hunain, salah satu perangan yang mengumpulkan harta yang sangat banyak, namanya ghanimah. Maka Nabi telah memberikan harta kekayaan rampasan perang ni banyak kepada penduduk Mekah, sedangkan penduduk Madinah yang datang dari kalangan Ansar ini tidak mendapat apa-apa, tuan-tuan. Maka tersebarlah fitnah lagi untuk mereka berkata, tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya mempunyai agenda peribadi, diberikan kekayaan itu semuanya kepada pengikut dia, kita tak dapat apa-apa. Kita tak dapat apa-apa. Fitnah ni berlaku kerana golongan munafiqun yang menimbulkan api fitnah ni, tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW bila mendengar kata-kata ini, Nabi pun panggillah kabilah Sa'ad dan juga kabilah Ansar ke semua ni sekali, mari sini semua. Tengok tuan-tuan ni, bila berlaku satu fitnah kena jawab cepatlah, jangan biar lama-lama jadi basi. Mari sini semua. Ni Ansar, mari sini. Ni Muhajirin lah, jangan masuk pergi sana. Mana Ansar, mari sini. Semua aku nak di sini Ansar sahaja. Maka sekalian Ansar berkumpul, tuan-tuan. Kabilah Sa'ad antaranya. Nabi SAW telah bersabda, kamu tahu tak, apabila penduduk-penduduk Muhajirin itu, golongan Mekah itu, aku berikan kambing, aku beri kambing, unta, harta peperangan semuanya, mereka akan bawa pulang itu semua ke rumah mereka. Tapi kamu, orang Ansar, akan bawa pulang aku bersama-sama dengan kamu. Mana lebih baik? Mereka terdiam. Nabi tanya lagi yang kedua, kalau mereka yang bawa kambing dan juga bawa unta, harta rampasan perangan semua aku dah bagi pada mereka, mereka mati, mereka bawa tak kambing tu bersama-sama dalam kubur? Soalan begitu tegas Nabi sebut, tuan-tuan. Sedangkan kamu sekalian akan pulang ke Madinah dan aku dikebumikan bersama dengan kalian di Madinah. Mana kau pilih? Apabila penduduk Muhajirin itu mendapat macam-macam pembahagian harta dunia, tetapi kalian tidak dapat itu semua, kalian dapat syafaat aku dekat akhirat, mana kalian pilih? Tuan-tuan, penduduk Madinah pun terdiam, dan kabilah Sa'ad bersama-sama dalam itu menangislah mereka, tuan-tuan. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, cukuplah, kami tidak mahu harta dunia, kami nak Rasulullah SAW bersama dengan kami. Jangan sebut lagi, kami tak sanggup untuk mendengarnya. Cukuplah, kami tidak mahu semua itu, bagi pada mereka, kerana kami tahu kami akan pulang bersama dengan Rasulullah SAW. Tak apa, biarkan. Barulah mereka tahu betapa Nabi sayangkan mereka, tuan-tuan. Dan akhirnya penduduk Madinah ini, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak jadi khalifah, mereka tidak jadi orang penting, tetapi nama-nama mereka ini sangat mulia, tuan-tuan yang mulia Allah. Mereka punya kedudukan yang sangat besar di sisi Allah, dan inilah antara kehebatan yang ada pada Sa'ad. Berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq, perang yang sangat hebat, disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa
hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Peperangan Ahzab yang menyaksikan peperangan terakhir Nabi lawan dengan orang-orang Arab, dan digali parit yang besar untuk mengelakkan serangan dilakukan oleh kuda golongan musyrikun yang banyak dengan tentera mereka, panah dan sebagainya. Bilangan mereka tidak kurang daripada 10,000. Mendapat sokongan sekalian Arab yang ada di kawasan Hijaz dan kawasan sebenarnya tanah Arab itu, semua menyokong golongan Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka Salman pun bagi idea untuk digalikan parit, kerana dalam budaya kami orang-orang Parsi, kami menggali parit bila tentera yang terlalu besar kami nak lawan tak mampu, maka mereka tidak dapat pergi ke tempat kita, bekalan air akan terputus, semangat mereka akan lemah, lama-kelamaan mereka akan berundur. Itulah hajat cadangan yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan Allah redha, Nabi terima. Allah SWT nak orang Islam berfikir, walaupun Allah Maha berkuasa, tetapi Allah nak orang Islam bekerjasama, kerana Islam itu bukan segala-galanya berdoa, dia mestilah berusaha, mestilah ada teamwork dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam peperangan ini walaupun umat Islam menang, kerana Allah mengutuskan angin yang kencang merobohkan kemah-kemah mereka, lepas tu ada pula di kalangan orang Islam yang tidak diketahui telah masuk Islam, Nabi jadikan peranannya untuk menimbulkan huru-hara. Pergi jumpa dengan kabilah ini, cakap, kau tahu tak, dia sebenarnya tak bersatu hati kau. Pergi ke situ pula, dia jadi macam, tuan-tuan, spy di pihak Islam untuk menjadikan hubungan di kalangan tribes, tentera bersekutu ini supaya pecah belah, ditimbulkan persengketaan, kebencian, persisihan, permusuhan, lalu hati mereka pun berpecah belah. Ya, dan akhirnya Allah utuskan angin kencang, kemah-kemah mereka run up, bekalan mereka habis, mereka morally memang jatuh, tentera musuh ini, akhirnya mereka mengalah dan mereka pulang, dan peperangan itu pihak kepada Islam. Walau bagaimanapun terdapat juga lembing panah yang diutuskan, yang dilepaskan, dan antara yang cedera parah dalam peperangan tersebut adalah Sa'ad bin Mu'az yang sangat mulia ni, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan bila beliau cedera parah ini, maka beliau terpaksa diusung, dipimpin, bahkan diusung kerana lukanya sangat parah, kesan daripada peperangan Ahzab itu, perang Khandaq itu. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaulah ini peperangan dengan orang Arab yang besar, yang terakhir, maka matikanlah aku selepas ini. Ya, Sa'ad bin Mu'az mengalami penyakit yang amat dahsyat itu, dia tidak boleh bertahan. Lalu beliau berkata kepada dalam doanya, ya Tuhan, kita disyariatkan begitu, tuan-tuan. Kalau kita melihat orang sakit, susah nak rawat, mungkin akan menyusahkan orang lain, mungkin anak isterinya tak boleh bersabar menghadapi, ada doa yang diajar dalam Islam, tuan-tuan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan agama ini untuk hidupku dapat menahan, membantu, mengawal aku, kerana ia adalah urusan penting dalam hidupku. Jadikanlah dunia tempat yang terbaik untuk aku, jadikanlah kehidupan bertambah-tambah kebaikan untuk aku lakukan. Kalau sekiranya kematian itu lebih baik, kau matikan aku supaya aku tidak menyusahkan orang lain, supaya ia menjadi pemberhentian daripada kejahatan dalam hidupku. Ada doa begitu, tuan-tuan. Memang diajar kita, hukumnya harus berdoa begini kalau mengalami situasi seperti itu. Kita sakit, takut menyusahkan anak-anak, datuk kita umurnya panjang sampai nyanyuk, menyusahkan orang, hilang tak tentu hala, orang terbaring dekat wad, kita tak tahu nak buat apa pada dia. Ada doa ini, tuan-tuan, diajar. Doa ini pernah dibacakan oleh Imam Bukhari apabila beliau dianiaya bila pulang ke negaranya kerana isu-isu akidah. Isu akidah ni, tuan-tuan, yang berluasa pada zaman itu, bertanya Allah dekat mana, Quran ni apa. Ni isu-isu yang sekarang tengah muncul, tengah sibuk dibincangkan, tuan-tuan, oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Ya, isu-isu macam ni buat apa cerita pada orang awam? Orang awam tak faham lah. Orang awam nak semayang, nak puasa, tahu Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, sudahlah. Tak payah kita nak perdebatkan panjang-panjang sampai merugi masa, menulis di Facebook. Dan banyak yang menjadi keyboard warriornya orang jahil yang tak tahu apa-apa tentang usul fiqh, bahasa Arabnya pelintang pukang. Dia pun sibuk nak masuk dalam peperangan seperti ini, tuan-tuan. Maka Imam Bukhari
beliau dianiaya, bertanya soalan-soalan seperti ini, dia tak suka. Mereka menyakitinya tuan-tuan, menyusahkannya, memukulnya. Lalu Imam Bukhari telah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, matikanlah aku, kalau mati itu lebih baik, kerana aku tak mau hidup pada zaman yang macam ni, teruk fitnah dia. Dan Allah matikan Imam Bukhari selepas doanya itu, seperti doa Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah ini peperangan yang terakhir menentang bangsaku sendiri, kerana mereka menentangmu, maka matikanlah aku, kerana aku yakin tugas aku dah selesai. Tapi kalau masih ada lagi peperangan dengan bangsa Arab yang mereka merupakan darah dagingku, mereka menentang Islam ini, izinkan aku untuk terus hidup supaya aku dapat berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, dan Allah SWT telah makbulkan doa Sa'ad bin Mu'az ini. Dan pada hari matinya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi SAW telah pun berjalan bertinjit-tinjit. Tahu bertinjit-tinjit? Jalan dengan hujung jari. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa Nabi berjalan begini? Jawapan Nabi, terlalu banyaknya malaikat turun, sayap-sayap mereka memenuhi bumi, kerana ramainya mereka menghadiri jenazahnya si Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan Nabi telah pun bersabda, ihtaza arsyur rahman li mauti Sa'ad, bergegar arasy Allah kerana matinya insan yang sangat mulia ini. Bergegarnya arasy Allah kerana matinya insan yang sangat mulia ini, bagi menampakkan kehebatannya di sisi Allah SWT. Dan Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, Nabi sebelum matinya, Nabi buat satu keputusan yang sangat berat, iaitu perang Ahzab berakhir. Ternyata Yahudi Bani Khaybar, mereka telah pun melanggar perjanjian Madinah yang mereka tanda tangani bahawa mereka akan bersama dengan Nabi sepanjang-panjang bertahankan Madinah, tetapi mereka ingkar, mereka khianat. Maka Nabi telah mengepung mereka bersama dengan sekalian tentera Islam. Lalu Nabi telah pun meminta Sa'ad ini untuk buat keputusan. Sa'ad masa itu tengah cedera parah, tuan-tuan. Dia dipapah, diusung untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka bila dia sampai sahaja daripada kejauhan, Nabi kata, mari berdiri, qumu li sayyidikum, bangunlah untuk hormat kepadanya. Dengan Nabi-Nabi sendiri bangun SAW. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Azkar, hukum bangun untuk orang datang, kalau orang itu merupakan orang saleh, orang alim, meraihkan macam kita, orang datang kita bangun, kita tengah duduk kita bangun salam dengannya, hukumnya adalah sunat. Tapi kalau kita bangun untuk meraihkan orang zalim, hukumnya haram. Kita bangun untuk meraihkan seorang fasik, orang fasik terkenal hidupnya buat kejahatan, kita bangun kerana hormat dia, hukumnya haram. Paling kurang pun kalau takut pada kejahatannya, hukumnya makruh. Tapi untuk orang yang saleh, yang orang tahu, ilmuwan, orang saleh, orang baik, ahli masjid, imam, hafiz Quran, orang baik, bangun sambut dia, seperti mana Nabi telah pun bersabda kepada sekalian sahabat, bangun, 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 ketua kamu datang. Maka Nabi bertanya kepadanya, wahai Sa'ad, ini Yahudi yang khianat kepada kita, apa keputusannya, untuk dibuat apa? Nabi bertanya kepada dia. Yahudi pun seronok kerana mereka mempunyai rekod yang baik dengan Sa'ad, ketua mereka baik dengan Sa'ad, mereka menyangkakan tentu Sa'ad akan buat keputusan yang terbaik untuk mereka. Tiba-tiba Sa'ad berkata kepada Nabi, wahai Nabi SAW, yang lelakinya apa tuan? Lelaki Yahudi ni apa buat padanya? Ni pancung. Yang perempuan jadi hamba saya, anak-anak diambil, harta diambil. Ya Allah, Sa'ad nak mati, dia buat keputusan yang sangat mengejutkan Yahudi, tuan-tuan. Yahudi tak ambil pengajaran, kerana sebelum itu Nabi pernah lepaskan. Ada yang lari bila berlaku kes-kes begini, tapi kali ini mereka ingat, mereka lepas. Tiba-tiba Sa'ad yang mereka sangkakan baik, mempunyai rekod yang baik dengan mereka sebelum Islam,
Sa'ad buat keputusan yang sangat mengejutkan mereka. Lelaki-lelaki, wahai Nabi, bunuh. Perempuan ambil jadi hamba saya, anak-anak ambil, harta ambil. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, tegasnya Sa'ad pada benda yang benar, kukuhnya beliau, imannya macam gunung yang besar, umurnya mati sama dengan umur kebanyakan kita. Tuan-tuan, umurnya mati sangat muda, sebelum 50 tahun umurnya mati. Nak ceritakan umurnya, umur imarahnya dalam kebaikan itu lebih kurang macam kita lah, ya, bukan umurnya sampai 100 tahun sempat buat banyak kebaikan, tidak. Tetapi dalam umur yang muda seperti itu meninggal dunia. Nabi menangisi kematiannya, Nabi sedih, dan Nabi bersabda, inna lil qabri dhaghta walau naja ahadukum la naja Sa'ad bin Mu'az. Sesungguhnya dalam kubur itu ada himpitan. Kalaulah seseorang di kalangan kamu selamat daripada himpitan kubur, yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'az. Nabi nak cerita tidak ada seorang pun yang selamat daripada himpitan kubur. Cuma himpitan untuk si mukmin adalah laksana pelukan seorang ibu selepas lama tak berjumpa dengan anaknya. Sebaliknya, himpitan seorang yang derhaka kepada Allah sehingga menyebabkan kedua-dua tulang rusuknya bertemu satu sama lain. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah kisah seorang manusia yang sangat hebat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memujinya. Nabi sayang kepadanya, umat Islam menyebutnya dengan kebaikan. Asasnya akidah beliau yang benar, tuan-tuan. Pengorbanannya untuk Islam. Memang truly a leader, seorang ketua yang sebenar-benarnya. Yang masalah rakyatnya adalah masalah dia, kegembiraan mereka adalah kegembiraannya. Hidupnya adalah untuk kebaikan kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain, bukan pentingkan diri sendiri, ya, bukan pentingkan keluarga, bukan pentingkan kaum kerabat, tapi pentingkan umat Islam. Inilah dia satu figure yang sangat hebat yang kita dapat kenali pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita penghayatan, Allah beri kepada kita ilmu, dapatlah kita mencontohi sedikit sebanyak apa yang ada pada Sa'ad bin Mu'az sebagai salah seorang ahli syurga yang akan mendahului sekalian manusia di kalangan orang-orang awam untuk memasuki syurga. Ya, bila Nabi telah pun merasmikan para anbiya masuk, maka umat yang mula-mula masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad, diketuai oleh 10 orang ni. Sa'ad bin Mu'az yang kita belajar tentangnya sebentar tadi adalah antara 10 yang terawal itu. Mencintai sahabat dan tanda iman, tuan-tuan. Kerana tanpa sahabat, Islam itu tidak sampai kepada kita. Jangan jadi seperti Syiah, golongan yang derhaka dan laknat oleh Allah ini, yang membenci sahabat tanpa sebab. Padahal pemusuhan ataupun perselisihan yang berlaku di antara mereka sama mereka itu adalah ijtihad mereka, dan kita terselamat daripada peristiwa tersebut. Kita tidak hidup pada zaman itu. Telah pun diajar kepada kita orang-orang yang saleh seperti mereka, bila mereka bersisih, tentu ada betul ada yang salah. Walaupun salah, dia tetap dapat pahala di sisi Allah. Pasal apa kita pula yang kemudian ni menyebut-nyebut seperti golongan Syiah? Ya, orang Syiah ni, tuan-tuan, dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Allah tidak hukum mereka, tuan-tuan, tapi mereka hukum diri mereka sendiri. Itu sebab pada hari Muharram, 10 Muharram, mereka menyebat diri mereka dengan besi. Allah tak sebat mereka, mereka sebat diri mereka sendiri kerana menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dia sebat di sini, betapa hinanya, tuan-tuan. Macamlah orang bawa kavadi naik ke atas bukit itu. Apa nak buat, tuan-tuan? Inilah dia orang yang tidak ada iman, yang tidak ada Islam, tidak faham Islam, mengikut hawa nafsu. Dia pun tak tahu apa diikut, macam burung kakatua dan juga lembu yang tidak memiliki akal untuk berfikir. Bahkan binatang ini pun ada akalnya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.